KPM. Assalamualaikum, apa khabar semua? Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Afiq harap anda semua sehat sejahtera semuanya, okey? Baiklah, jangan lupa untuk patuhi SOP sebab macam biasa apa yang kita tahu sekarang ini Selangor dan juga wilayah persekutuan di bawah arahan PKPD. Jadi jangan keluar rumah. Duduk saja diam-diam dalam rumah itu, okey? Stay safe, stay at home. Dan jangan lupa untuk patuhi SOP, gunakan pelitup muka, gunakan hand sanitizer dan apa yang paling penting, jangan dekat-dekat dengan orang lain kalau nak pergi beli barang rumah. Okey? Baiklah, macam biasa hari ini kita akan mengulang kaji bersama dengan guru jemputan kita iaitu subjek Reka Cipta. Asas reka bentuk dalam reka cipta. Dan siapakah guru kita pada hari ini? Mari kita sama-sama saksikan melalui profil guru hari ini. Jom. Cikgu, jom. Ya, itulah dia profil guru pada hari ini iaitu Cikgu Aisyah dari SMK Cyberjaya. Sekarang ni Afiq dah bersama dengan cikgu itu. Jom kita berkenalan dengan lebih rapat lagi. Assalamualaikum Cikgu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cikgu, apa khabar cikgu, sihat? Alhamdulillah saya sihat. Afiq sihat? Sihat, Alhamdulillah. Ya, sekarang ni memang kita kena jaga kesihatan ya cikgu ya. Betul. Okey, jadi cikgu akan mengulang kaji untuk subjek Reka Cipta. Betul. Bagi cikgu sebenarnya subjek ni susah tak untuk difahami bagi pelajar di luar sana ataupun sebenarnya kalau ada minat boleh je? Okey, subjek ni sebenarnya adalah antara subjek yang diberi untuk pelajar bagi memberi peluang mereka untuk sekurang-kurangnya untuk mudah lulus. Tetapi kalau mereka nak sukses ataupun kredit masih lagi mudah, tetapi kalau nak sukses memang kena berusaha bersungguh-sungguh lah. Tetapi kata orang potensi untuk dia dapat kredit tu adalah sangat tinggi lah. Sangat tinggi. Sebab dia ada kerja khusus. Kerja khusus tu 30% tu dia dah bawa kepada exam. So dia dah ada bantuan lah kata orang kan. Tapi kerja khusus dia setahun, bukan senang-senang memang komitmen, kerajinan tu mesti ada untuk menyelesaikan kerja khusus tu. Baiklah, itulah dia pendapat cikgu tentang subjek kita pada hari ini. Afiq pun dah tak sabar sebenarnya sebab ini merupakan subjek baru juga bagi Afiq. Tapi sebelum tu cikgu, mari kita sama-sama patuhi SOP. Cikgu boleh ikut saya pergi ke meja ni, kita gunakan hand sanitizer. Okey, silakan cikgu. Okey, saya dulu. Cikgu dulu. Okey. Dan juga saya pun gunakan. Baiklah. Okey, jadi sekarang ni tanpa membuang masa, itu pendapat cikgu tentang subjek pada hari ini. Sekarang ni kita nak tahu juga pendapat pelajar mengenai subjek Reka Cipta. Jom kita sama-sama saksikan Vox Pop. Dan selepas ini kita berehat terlebih dahulu dan kita sambung lagi selepas ini semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Assalamualaikum, nama saya Amir Adam bin Syamsul Doa dari kelas 5 Bisnes 2, Sekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya. Saya minat reka cipta kerana dari kecil lagi saya minat melukis dan membina sesebuah objek. Dalam subjek ini banyak yang telah saya pelajari tentang asas, lakaran dan kemasannya dengan teknik yang betul. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Afiqah Nafisha binti Muhammad Faizan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya. Antara topik yang saya minat adalah bab 8 dalam tingkatan 4 kerana ia membantu saya dalam lukisan untuk kerja khusus yang sedang dilaksanakan. Cara sebab saya mengambil subjek Reka Cipta adalah saya ingin meneruskan pembelajaran saya dalam peringkat yang seterusnya iaitu di peringkat universiti dalam bidang seni bina. Seperti yang diketahui, sekarang adalah pembelajaran atas talian. Walaupun ia memberi saya ia suka untuk saya memahami, tetapi ia memberi saya satu pengalaman baharu sebagai seorang pelajar. Saya lebih suka pembelajaran secara bersemuka dengan guru kerana ia lebih mudah untuk saya berinteraksi dengan guru untuk bertanyakan tentang kerja khusus yang sedang dijalankan. Walaupun ia cabaran untuk saya, tapi saya perlu teruskan perjuangan ini kerana bukan bagaimana kita bermula, tapi bagaimana kita berakhir. Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad ialah pengorbanan sekarang untuk kesenangan masa hadapan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Akil Hamizah binti Mokhtar dari SMK Cyberjaya. Saya merupakan calon SPM 2021. Bagi saya, topik yang paling seronok dalam subjek reka cipta ialah bab penjenamaan produk. Bab ini agak mencabar kerana memerlukan daya kreativiti yang tinggi bagi menghasilkan satu imej yang unik dalam mereka bentuk satu jenama yang dapat menarik perhatian supaya jenama tersebut dikenali dan disukai oleh orang ramai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Karani Najihah binti Karul Zaman dari SMK Cyberjaya. Saya mengambil mata pelajaran Reka Cipta bagi SPM 2021. Bagi saya, Reka Cipta merupakan mata pelajaran yang amat menarik kerana subjek ini memerlukan kita berfikir dan bekerja dengan kreatif. Subjek ini juga telah mengajar saya tentang proses-proses bagaimana sesebuah produk itu dihasilkan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP, sentiasa jaga kebersihan dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Okey, baiklah, sekolah pilihan hari ini. Inilah dia sekolah pada hari ini, pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya. Cikgu, sebelum kita mulakan ulang kaji kita, mari kita berkenalan dulu dengan pelajar di studio. Okey, kita berkenalan dengan Itu dia. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Jangan lupa on mic. Okey. Alright. Baiklah. Afiq nak minta seorang demi seorang untuk perkenalkan diri. Boleh? Boleh Okey, kita mulakan dengan Putri. Silakan Putri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Hanania. Saya dari Sekolah SMK Cyberjaya. Boleh panggil saya Putri. Putri. Terima kasih. Okey, terima kasih. Seterusnya, Maria. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Maria Farisha binti Mahdi daripada Sekolah SMK Cyberjaya. Boleh panggil saya Maria. Okey. Hai Maria. Okey, next. Akmal. Silakan Akmal. Hai, nama saya Akmal Hafiz Akira bin Mansur. Boleh panggil saya Akira dari Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya. Okey, terima kasih. Seterusnya, Muhammad Syakirin. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syakirin bin Abi Aziz, bersekolah di SMK Cyberjaya. Boleh panggil saya Syakirin. Okey, terima kasih. Seterusnya, Nakia. Hai, nama saya Nakia Yuka binti Azam Shah dari SMK Cyberjaya. Boleh panggil saya Yuka. Yuka. Wah, sangat unik Okey, seterusnya yang terakhir sekali, Izati. Hai, nama saya Siti Nur Izzati. Saya dari SMK Cyberjaya. Boleh panggil Izzati. Okey, inilah dia ke-6 pelajar di studio yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi mengulang kaji kita nanti. Jadi sekarang ni saya persilakan cikgu untuk mulakan sesi pembelajaran kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Afiq ya. Sama-sama. Okey, baik-baiklah anak-anak sekalian. Rancangan kita ni untuk buat sesi ulang kaji yang mana subjek yang kita akan kita akan kaji hari ini ialah subjek tingkatan 4 iaitu bab 2 asas reka bentuk dalam reka cipta. Yang mana dalam tajuk ini pelajar akan belajar tentang prinsip reka bentuk. Kita akan ulang kaji tentang alatan dan bahan kemasan lakaran serta lukisan perspektif. Okey, jadi maaf ya. So di akhir pelajaran ini pelajar akan mengenal pasti 7 prinsip reka bentuk, mengenal pasti 7 elemen reka bentuk, mengenal pasti alatan dan bahan dalam kemasan lakaran serta yang terakhir kita akan mengenal pasti lukisan perspektif 1 titik, perspektif 2 titik dan perspektif 3 titik. Jadi kita mulakan pembelajaran kita dengan sedikit ulang kaji tentang elemen reka bentuk. Okey, elemen reka bentuk. Saya nak uji kamu dah belajar masa form 4. Jadi saya nak uji kamu recall balik apa yang kita dah belajar dulu. Jadi kita tengok, saya tunjuk kat awak. Saya ada 2 titik dan saya nak sambungkan titik ini. Elemen apa yang kamu nampak dalam ni? Okey, siapa nak cuba? Izati? Garisan. Okey, Hana, Izati tengok garisan Okey, bila saya dah buat garisan, awak dah tahu elemen garisan, saya sambungkan garisan tu sehingga membentuk rupa segi 4. Okey, apakah elemen yang awak nampak sekarang? Rupa, cikgu. Bagus. Maria bagus rupa. And then kita dari rupa tu adalah bentuk geometri dan organik. So saya copy rupa segi 4 tadi dan saya warnakan
Bila saya warnakan tu, apa elemen reka bentuk yang awak nampak? Ruang, cikgu. Okey, Syakirin, bagus. Ruang ni ruang positif, yang bahagian pekat ni, dan yang tengah ni, angin ni adalah ruang negatif. Okey, so kita tengok kalau saya segi empat tu, saya boleh jadikan dia cuboid. Cuboid Jadi elemen apa yang awak nampak sekarang? Elemen apa yang kita sedang bina sekarang? Bentuk. Okey, Yuka cakap bentuk. Tahniah Yuka, bagus. And then bila kita dah dapat elemen bentuk, saya nak warnakan. Saya nak masukkan warna dalam saya punya lakaran reka bentuk saya. Saya masukkan warna merah, warna kuning, warna biru. Apa elemen yang awak nampak sekarang? Siapa Warna nak jawab? cikgu. Okey, Akira. Okey, bagus Itu adalah elemen warna Akira Dan warna kita ada warna primer, warna sekunder, warna tertier. Awak kena ingat semua tu balik. And then saya nak naikkan batu bata pada saya punya cuboid. Elemen apa yang kamu nampak sekarang dalam reka bentuk kamu? Jalinan, cikgu. Siapa jawab tadi? Okey, Putri. Okey, bagus Putri. Awak akan nampak jalinan. Okey, jalinan tu macam tekstur, Hafiz. So bila kita dah buat tekstur, and then last kali, contohlah saya ada warna pink. Saya nak warna pink tu dari darjah kecerahan yang paling cerah kerana dia paling dekat dengan cahaya, dan darjah kecerahan yang paling gelap kerana jauh dari cahaya. Kita panggil apa? Itu last kita panggil nilai. Itu dah elemen nilai. So ada 7 elemen yang pelajar kena hafal, kena ingat. 7 tu mesti ingat. Jadi saya nak uji. Afiq baru dengar tadi, kawan-kawan dah belajar tahun lepas. Okey, boleh tak kamu keluarkan pada saya, tulis sekarang 3 daripada 7 elemen yang awak ingat. Okey, dan awak dah tulis, awak angkat dekat skrin. Tunjukkan dekat skrin. Okey, rupa. Siapa yang dah siap boleh terus angkat. Bentuk. Afiq boleh ingat? Ingat. Oh, Okey. Okey, ada dah. Maria dah jawab. Ruang, warna jalinan ruang rupa. Yuka warna ruang jalinan. Ada jawab 4. Putri Hanania, jalinan bentuk garisan ruang. Okey, lain semua jawapan betul Afiq kan? Ya, betul. Tak ada yang salah Afiq Tak kan? ada. Okey, maksudnya awak boleh ingat 3 daripada 7. Tapi jangan ingat 3 saja Tolong ingat ke 7-7-nya. Kerana soalan tu bukan spesifik pada apa yang awak ingat, tetapi apa yang awak perlu ingat. Okey. So, itu adalah jawapan-jawapan dia. Garisan, rupa, ruang, bentuk, warna dan nilai. Sekarang kita tengok soalan. Kita tengok contoh soalannya Afiq ya. Okey. Ni contoh elemen warna. Soalan yang ditanya dalam elemen warna, okey, jadual menunjukkan hasil campuran warna primer yang menghasilkan warna sekunder. Untuk soalan ni, pelajar mesti ingat roda warna ni, dan dia mesti ingat warna primer ni. Warna merah, biru dengan kuning. So, campuran-campuran tu akan menghasilkan warna lain. Okey, biru campur kuning. Siapa ingat hasilnya adalah warna apa? Hijau. Afiq dah jawab hijau. Bagus Afiq. Okey, merah campur kuning. Awak jangan lambat daripada Afiq kuning campur merah, cepat. Jingga, cikgu. Okey, Maria, jingga. Betul tak jingga? Betul. Merah campur biru? Okey. Ungu, cikgu. Okey, kalau Afiq jawab tadi memang awak semua kena Alright. Ungu, betul. So, memang tapi boleh Afiq, saja je nak uji dia bagi dia pantas kan? Okey, jadi ini awak kena hafal. Awak kena hafal lah, sebab ini soalan asas. Senang kan, direct to the point kan, tak perlu nak buat apa-apa kan? Okey, saya contoh elemen bentuk punya soalan Nyatakan 3 bentuk asas yang terdapat pada lakaran dalam rajah 1. Okey, ni lakaran dia. And then, apa bentuk asas yang kamu nampak? Tuliskan 1 bentuk asas yang kamu nampak daripada keseluruhan ni, dan angkat jawapan kamu. Okey, dah sudah, terus angkat. Okey, Afiq cuba tengok jawapan dia orang Afiq. Cuboid, piramid, kon. Okey, saya ada nampak sesuatu yang pelik. Okey. Afiq nampak tak apa yang pelik di sini? Kon. Okey. Jawapan Afiq kon je? Yeah. Okey. Saya nak tanya Izzati. Kenapa Izzati jawab segi 4 Izzati? Agak-agak kenapa kon dengan segi 4? Kenapa Izzati jawab segi 4 Izzati? Jawab. Sebab saya nampak bentuk segi 4 ada 4 bucu. Okey, awak nampak segi 4 ada 4 bucu. Ya, ada segi 4 sama di situ. Tetapi soalan dia mengatakan, nyatakan 3 bentuk asas. Bentuk ya, bukan rupa. Tadi kita belajar rupa, kita belajar bentuk. Jadi ini dia nak soalan nak bentuk, bukan rupa Izzati. Yang Izzati sebut segi 4, segi 3, itu adalah rupa. Tetapi kalau dia bentuk 3D, cuboid, kubus, kon, piramid, itu adalah bentuk. Jadi sekarang awak ingat tak?
Tak apa, awak salah sekarang, awak tak kisah. Jangan kecil, jangan rasa sedih. Sebab SPM sebenar nanti awak kena buat betul-betul. Biar salah sekarang. Kawan-kawan pun kebetulan itu jawapan dia betul kan? Jangan risau. Kejap lagi Afiq buat salah. Okey, jadi kita tengok jawapan dia. Kuboid, piramid, ada cone dan kalau awak jawab kubus pun diterima kerana ada kubus di situ. Okey, jelas ya? Okey, seterusnya kita tengok elemen garisan. Ini senang. Kalau garisan, labelkan jenis-jenis garisan pada rajah 2. Okey, saya tunjuk, kita dah tahu garisan apa yang ada kan? Saya nak awak angkat A, B atau C. Okey, awak jawab A, B atau C. Saya nak garisan lurus, A, B atau C. Jawab je. C. C, okey Syakirin bagus. C ialah garisan lurus. Kalau saya kata garisan melengkung, yang mana satu? A, cikgu. Okey, Izzati jawab A. Betul Izzati. Dan kalau saya kata garisan bergerigi? C. Siapa jawab tu? Maria. Okey, Maria betul. B ialah garisan bergerigi. Oh, jawab C ke B tadi? B ya? Okey, untuk soalan ni direct to the point. Bila direct to the point, tak ada masalah untuk pelajar jawab. Kecuali kalau dia tak baca buku. Dia tak boleh jawab, Afiq. Okey, kita tengok contoh soalan soalan kita untuk elemen reka bentuk. Yang ni keseluruhan. Elemen yang 77 tadi. Okey. Rajah 1 menunjukkan reka bentuk sebuah kerusi. Nyatakan elemen reka bentuk yang terdapat pada kerusi itu. Okey, apa elemen yang 7 tadi? Ingat 77 tu. Okey, untuk soalan ni, awak kena pastikan nama dan istilah tepat. Tak boleh salah eja pun. Yang kedua, mesti hafallah nota dia. Keluarkan nota dia dulu dekat tepi soalan tu kan. 7 elemen reka bentuk apa? Garisan, rupa, ruang, bentuk dan semuanya lah yang 77 tu. Baru kita boleh cuba menjawab. Okey, apa elemen reka bentuk yang terdapat pada kerusi ini? Afiq boleh jawab? Garisan, bagus. Mestilah ada garisan kan? Tanpa garisan, satu lukisan pun tak boleh buat. Betul. Okey. Ada kawan-kawan nak tolong jawab? Bentuk. Saya dah terlepas bentuk. Okey, yang ketiga. Apa lagi jawapan yang mungkin boleh dijawab di sini? Ruang. Okey, ada tak ruang? Betul, ruang. Okey. Tips di sini, sekiranya anda jawab warna, jalinan dan nilai. Tiga-tiga ni tak ada markah. Kerana gambar ni tak ada warna. Tak ada tekstur. Kalau dia lukis ira kayu pada kayu tu, adalah tekstur kayu kan. Kita boleh bayangkan kan. Tetapi dan nilai, tak ada warna yang cerah kepada yang gelap. cerah ataupun yang gelap. Jadi tak dapatlah markah untuk dekat situ. Baik, faham. Okey. Dapat? Saya pun dapat. Okey, senang je kan elemen reka bentuk kan? Masa ni masih senang cikgu. Jadi yang penting dekat sini, pelajar mesti hafal apa yang ada dalam buku teks. Sebab soalan-soalan untuk bahagian ini direct to the point. Okey. Baik cikgu, itulah dia. Kena ingat 7 elemen yang ada. Macam apa yang cikgu pesan tadi, kena ingat garisan, rupa, ruang, bentuk, warna, jalinan dan juga nilai. Okey cikgu, cikgu nak sambung lagi ke? Kita nak rehat dulu Baik cikgu. Jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi adik-adik ataupun pelajar di rumah jangan ke mana-mana. Kita sambung lagi selepas ini, semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Okey, jangan lupa untuk patuhi SOP. Okey, gunakan pelitup muka. Jangan lupa untuk cuci tangan, jaga kebersihan dan apa paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Kalau nak berborak boleh, tapi jangan rapat-rapat. Baiklah. Jadi sekarang ni kita nak sambung lagi sesi ulang kaji kita dengan subjek kita hari ini, iaitu reka cipta bersama dengan Cikgu Aisyah. Baik cikgu, silakan kita sambung cikgu. lagi Afiq ya? Boleh, tak ada masalah. Afiq, dalam elemen reka bentuk, kita dah belajar tentang elemen tadi kan? Sekarang kita belajar tentang prinsip. Okey, apa kaitan elemen dengan prinsip? Okey, elemen tu kita tengok, kita menghasilkan reka bentuk dengan adanya elemen-elemen tu. Tanpa elemen-elemen tu, sebuah reka bentuk tidak terhasil. Tetapi prinsip ni pula, kita semasa kita nak membina elemen tu, kita kena pandang dari sudut keseluruhan objek yang kita nak cipta. Pandang keseluruhan, nilai pada keseluruhan. So macam mana saya masukkan Kita tengok
kita tengok prinsip yang pertama, iaitu prinsip kesatuan. Bagaimana kita nak menghasilkan kereta ini, kita menyatukan komponen-komponen seperti tingkap, pintu, roda sehingga terbentuknya sebuah kereta. Itu namanya kesatuan. Okey, prinsip kedua ialah prinsip imbangan. Maksudnya bila kita nak cipta kereta, boleh tak kita cipta kereta yang sengit? Tak boleh. So kita mesti hasilkan sebuah kereta yang imbang lah, balance lah kiri dengan kanan kan. So kalau saya belah dari belakang ke depan tu, mesti dia kena balance kiri kanan. So kita kena pertimbangkan elemen imbangan untuk menghasilkan sebuah kereta. Yelah, mana ada cikgu tiba-tiba tayar besar sebelah pula kan. Jadi faham kan? Okey, prinsip ketiga ialah penekanan. Bila kita design kereta ni, bagaimana kita nak bagi daya tarikan kepada pembeli kita? Nak tonjolkan kat mana? Elemen apa yang kita nak, prinsip apa yang kita nak tonjolkan? Contohlah dalam ni, kita nak tonjolkan customer memang suka betul tengok 2 biji mentol lampu. Maksudnya mentol itulah yang kita designkan supaya objek design tu memberi penekanan kepada kita punya design lah. Betul. Daya tarikan kan? Okey, seterusnya pergerakan. Kalau Afiq tengok kereta ni umpamanya bergerak ke tidak? Tak. Kalau saya letak sedikit lah dekat bawah ni, macam tu kan, kita akan nampak tayar tu umpama sedang berpusing. So tu, itulah maksudnya prinsip pergerakan kita nak tunjuk objek tu sedang bergerak dan sebagainya. Okey. Lepas tu kita ada elemen corak, kita ada elemen rentak dan kita ada elemen corak kontra. Contoh kita corakkan dia lah, kita corakkan dia dan kita warnakan dia dengan warna yang bertentangan. Itu warna yang opposite kan, warna panas kan. Itu warna kontra. And rentak tu kita gambarkan dia, corak tu dengan cara yang mengalir, rentak lah kan, ada rentak. Kita boleh pandang rentak pada corak tu. Okey, so kita tengok contoh soalan lah. Baik. Boleh? Boleh. Okey, anak-anak semua, jadual 4 menunjukkan penyataan-penyataan mengenai prinsip imbangan. Okey, nyatakan jenis imbangan yang betul berdasarkan penyataan diberi. Kita dah tahu soalan ni tentang imbangan. So, apa yang kamu kena recall? Berapa jenis imbangan yang ada? Okey, siapa nak jawab? 3. Okey, Syakirin, cuba beritahu saya, apa 3 imbangan yang awak ingat? Imbangan jejari, imbangan simetri, imbangan bukan simetri. Okey. Kalau awak ingat 3 jawapan jenis imbangan ni, insya-Allah awak boleh jawab soalan ni. Sebab memang soalan tu akan straight to the point lah, sebab bahagian A kan mudah kan? Okey, kita tengok soalan dia. Elemen disusun di sekitar satu titik tengah dan elemen tersebut boleh menjadi serupa. Okey. Satu titik tengah keyword dia. Okey, satu titik tengah. Okey. Satu titik tengah tu keyword dia. So, titik tengah di sini kan? So, elemen imbangan jejari. Nampak tak? Okey, kita tengok soalan kedua. Elemen imbangan yang digunakan pada satu sisi rekaan kepada sisi rekaan yang lain, sebelah dengan sebelah, adalah sama. Macam mirror lah. Sama. So, bila kiri dengan kanan sama, imbangan apa tu? Siapa nak jawab? Okey, kita dah nampak kat sini kan? Imbangan simetri. Imbangan simetri. Bagus Ijati. Ingat bila kita letak cermin, kiri dengan kanan sama, tu imbangan simetri. So, tengah keyword dia. Sisi kiri dan sisi kanan sama. Okey? Dan yang ketiga, sisi antara satu sama lain berbeza tapi stabil. Kita buat satu design, dia berbeza tapi dia stabil. Maksudnya kiri tu berat atas, yang kanan tu berat bawah. Tapi tak sama lah. Kalau mirror memang tak sama kan. Kalau kita cerminkan dia tak sama. Jadi dia berbeza tapi dia stabil. Itu imbangan dah tentu-tentulah bukan simetri, betul? Okey. So, imbangan simetri, imbangan bukan simetri. Jadi untuk soalan ni, pelajar kena ingatlah apa yang ada yang kita dah belajar tu. Terus je jawapan dia akan straight to the point Baik. Contoh prinsip penekanan. Nyatakan jenis penekanan berdasarkan rajah 2, jawapan 2 telah diberi. Siapa ingat nota tentang prinsip penekanan ada berapa jenis? Sila angkat tangan dan menjawab. Okay, siapa nak cuba? Okey, Maria. Okey, Maria, sila jawab Maria. Prinsip penekanan ada berapa Maria? Ada 3, cikgu. 3. Okey, apa dia? Warna, bentuk dan saiz. Warna, bentuk dan saiz. Afiq dengar, warna, bentuk dan saiz. Automatically jawapan ni Afiq dah boleh jawab tak? Dah boleh jawab dah. Boleh jawab. Yang dua ni apa Afiq? Warna, bentuk. Ni bentuk. Itu saiz. Ni itu saiz. saja, cikgu. Okey. Itu bentuk. Mana bentuk, mana saiz? Yang itu bentuk,
Yang itu saiz. Okey. Afiq cakap nombor 2 bentuk, nombor 3 saiz. Kawan-kawan kat rumah rasa macam mana? Macam mana? Betul ke jawapan Afiq? Alamak, salah Ini ke? bentuk, ini saiz. Siapa jawab betul? Tunjuk thumbs good, up. siapa salah Siapa tunjuk macam ni. salah? Turun. Cepat. Okey, siapa? Jawapan Afiq. Afiq tak kisah pun salah. Afiq jawab 2 ni bentuk. Afiq jawab 3 ni saiz. Terima kasih Hafiz walaupun satu je. Okey, jawapan 3-3 ya Afiq Ya. Yeah. Okey, nampaknya kamu pun tak perasan. Betul tak? Ini rupa dia begini. Yang ni rupanya begini. So ini dari segi rupa lah. Perbezaan dari segi rupa. Okey, yang ni pula, ni saiz dia normal. Semua normal. Tapi tiba-tiba dia ada besar. Jadi inilah perubahan dari segi saiz. Yeah. Nampak, direct to the point. Tapi ada yang salah tu. Keliru ke apa? Saya yang salah. Okey, tak apa. Biar salah sekarang. Ingat, biar salah sekarang tak apa. Kita dalam proses pembelajaran. Yang penting masa exam besok buat elok-elok. Ingat elok-elok. Recall elok-elok. Baik. Boleh ya? Boleh. Okey, kita tengok seterusnya. Prinsip rentak. Okey, bila kita cerita prinsip rentak ini, okey, kita kena ingatlah apa yang rentak yang ada kan. Okey, rentak yang ada. Rentak teratur. Ni rentak teratur. Ni jawapan dia. Okey, saya nak tanya anak-anak sekalian kat rumah tu. Yang kedua ni rentak apa nak? Rentak mengalir. Putri, bagus rentak mengalir. Kalau Afiq tengok, dia macam umpama dia sedang bergerak kan, mengalir ke belakang kan. Tu rentak mengalir. Dan seterusnya, rentak. Yang ketiga ni rentak apa? Siapa nak jawab? Okey, Syakirin. Betul Syakirin, rentak progresif Syakirin. Rentak progresif. Okey, ini pun kena ingat juga dalam buku teks. Tak ada nak suruh recall, tak ada. Dia tak ada. Memang kena ingat apa yang ada dalam buku teks. Okey, sekarang kita tengok prinsip reka bentuk secara keseluruhannya. Yang 7 tadi. Awak mesti ingat yang 7-7. Ini contoh kesalahan jawapan. Saya nak tunjukkan awak cara menjawab soalan ini. Okey, Raja 1 menunjukkan prinsip reka bentuk yang diaplikasikan pada sesuatu produk. Nyatakan 3 prinsip reka bentuk yang diaplikasikan pada produk tersebut. Prinsip reka bentuk ada berapa? 7. Okey, betul 7. Jadi first kita kenalah tahu apa nota dia dulu kan. Okey, tapi kita nak tengok dulu jawapan murid ni. Saya bagi jawapan pelajar ni seimbang, salah. Tadi kita dah belajar Awak ingat tadi kita kena ingat istilah mesti tepat. Istilah mesti tepat. Jadi seimbang ni saya bagi salah. Agak-agak siapa boleh jawab kenapa saya salahkan? Afiq pun baru nak tanya kenapa salah. Okey, Akira sila jawab. Kenapa dia salahkan seimbang ni Akira? Tadi kita dah belajar kan macam ada bunyi imbang-imbang tu kan? Okey. Dia salah istilah cikgu. Okey, istilah yang betul apa Akira? Istilah yang betul imbangan. Imbangan. Nampak tak Afiq? Ingat dah balik. Imbangan kan? Dia tak boleh salah eja, tertambah imbuhan depan belakang ke? Tak boleh. Okey. Mesti kena guna istilah yang ada di dalam buku teks. Baik. So jawapan dia imbangan. So jawapan Akira betul lah. Nama istilah yang tidak tepat. Okey, pengulangan. Pengulangan ni saya tanda salah ke betul? Kalau salah yes, kalau betul ke bawah. Okey, semua jawab salah. Okey? Ada tak pengulangan dalam 7 prinsip yang kamu belajar? Tak ada. So dah tentu-tentu kamu tahu jawapan tu salah. Okey, mungkin awak terrecall balik masa yang awak belajar RBT masa tentang 1, 2, 3. Okey, RBT buku lain, reka cipta buku lain. Jadi kita jangan ubah istilah. Okey, sebab dalam prinsip reka bentuk memang banyak. Selain 7 tu memang banyak lagi. Tapi yang kita belajar untuk tingkatan 4 reka cipta 7 yang itu sahaja. Jelas ya? Okey, kontra. Ada tak kontra dalam prinsip? Ada kan? Tapi ada tak dalam prinsip yang ni? Tak ada. Dalam 7 prinsip? Dalam 7 prinsip ada. Tapi dalam ni di-apply kan tak? Tak ada. Dalam Raja 1 kan? tak ada. Okey, so tak dapatlah markah salah. Okey, elemen kesatuan. Elemen kesatuan ni betul ke salah? Betul. Semua jawab betul. Awak yang lain? Okey, semua jawab betul. Saya tengok jawapan saya. Betul ke salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Padahal kesatuan tu ada kan? Ya. Kenapa salah? Okey, sebab awak menambah garisan sendiri untuk tambah jawapan. Tak boleh.
Jadi dalam peperiksaan nanti, kalau ada 3 ruang jawapan, setiap ruang untuk 1 markah. Setiap ruang untuk 1 markah dan jangan tambah. Kalau rasa-rasa confuse pun, padam yang atas tu tambah dekat atas tu saja. Jangan tambah ruang jawapan. Okey. Faham, Walaupun jawapan itu betul, tetapi disebabkan dia mengisi di menambah jawapan sendiri akan jadi salah lah, tak diterima tak jawapannya. dapat markah. Oh, sangat itu rugi. tolong ingat, sayang rugi kan? Padahal ni antara yang betul kan? Ya. Jadi rugi. Tapi tolong ingat tu. Jadi jawapan yang sebenar kita tengok ialah first untuk jawab soalan ni, pelajar mesti tahu istilah yang tepat. Yang kedua, mesti ingat 7 prinsip tu dan barulah kita boleh applykan 7 dalam ni. Kalau tak ada, jangan buat. Okey, jawapan dia contoh imbangan. Istilah dia. Yang kedua, pergerakan. Kita nampak jam tu, kita tahu jam tu ada unsur bergerak kan? And then yang ketiga ialah kesatuan. Elemen-elemen yang ada dalam tu disatukan jadi prinsip kesatuan. Okey. Jadi, ingat pesan saya, bila awak nak belajar tentang tajuk ni, awak mesti, soalan dia dalam bab 1 ni, bahagian A ni direct to the point. Apa yang ada dalam buku teks, itu yang awak keluarkan. Tak baca buku teks, boleh jawab tak, Afiq? Tak boleh, cikgu. Tak boleh jawab. Okey, nanti saya nak sambung dengan kemasan lakaran pula lepas ni. Ya, okey, baiklah. Jadi itulah dia, kita dah belajar dah bersama dengan cikgu dan selepas ini kita akan mengulang kaji pula untuk kemasan lakaran sebab apa yang ada di depan Afiq ni, ini sebenarnya peralatan dia lah, cikgu ya? Ya, betul. Alatan dan bahan untuk lakaran, Afiq. Okey, baiklah. Jadi mungkin ada pelajar yang dah tak sabar sebenarnya. Apa sebenarnya peralatan-peralatan, mungkin macam tak cukup lagi kan? Macam nak tambah lagi peralatan anda. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu. Pelajar di studio pun boleh pergi nak chill-chill, minum-minum dulu pun boleh. Dan kita sambung lagi selepas ini, semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, tadi cikgu dah bagi hint sedikit kepada pelajar-pelajar di rumah maupun pelajar di studio yang kita akan membuat lakaran. Jadi kita kena tahu juga apa peralatan yang diperlukan. Jom kita bersama dengan Cikgu Aisyah. Silakan cikgu. Okey. So seperti mana yang kita tahu. Okey, kita belajar kemasan lakaran. Kita kena tahu apa alatan dan apa bahan. Apa alatan dan apa bahan. Jadi, mula-mula kita tanya apa dulu alatan yang kita nak gunakan untuk membuat lakaran. Alatan ni, maksudnya, bila kita dah guna sekali, kita boleh guna berulang-ulang kali tanpa habis. Kecuali patah ke, rosak ke, baru habis. Tapi kalau selagi dia tak rosak, boleh digunakan, itu namanya alatan. Kalau bahan pula, kita dah guna, apa yang dah terguna tu tak boleh guna balik. Itu namanya bahan. So, dia akan habis gunalah. Kan? Okey, jadi kita tengok alatan kemasan yang pertama ialah ellipse template. Okey, ellipse template. Okey, ellipse template ni kita nak buat ellipse, kemasan ellipse yang cantik. Tak adalah kita buat ellipse tu bergerigi ke tak. Kita pakai ni, mana yang sesuai. Dan kita ada French curve. Untuk buat curve ataupun lengkungan-lengkungan yang besar, kita boleh pilih gunakan lengkung Perancis. Dan kita ada pembaris. Okey, kalau tak kena pembaris, tak tahulah ni pembaris. Dan kita ada anti-cutter. Anti-cutter ni selalu pelajar jawab dalam soalan, dia tulis pisau. Pisau pemotong. Tak boleh, Afiq, ya? Tak boleh. Tak boleh, akan jadi salah. Kena pakai istilah. Istilah dia ialah anti-cutter. Ejaan pun kena betul. Okey, so kita tengok bahan pula. Okey, bahan untuk buat kemasan, maksudnya bila kita dah lukis, kita nak warnakan, kemasan tu kita gunakan rendering marker. Rendering marker kalau kau tengok dekat Afiq tu memang ada banyak rendering marker yang saya bawa, contoh berbagai warna. Okey, lepas tu kita ada soft pastel. Okey, kita ada marker, kita ada kertas lukisan, kita ada pensel warna, kita ada pemadam, pita selofan dan kita ada pensel. Pensel ni macam alat, tapi kenapa dia letak kat bahan? Ya, kenapa cikgu Sebab kita dah guna pensel, ink tu boleh guna balik tak? Tak boleh lah. Tak boleh lah kan? Habis lah kan? So makin pendek, makin pendek, makin lama habis guna. Sebab tu dia namakan bahan. Faham ya? Okey, jadi kita tengok contoh soalan, Afiq. Okey, alatan dan kemasan ni. Okey, senaraikan alatan kemasan lakaran pada Rajah 1. Ini contoh jawapan murid. So kita dah belajar beberapa tips tadi, beberapa teknik tadi. Cuba kita applykan untuk soalan seterusnya ni. Senaraikan alatan kemasan pada Rajah 1. Kali ni saya nak kamu yang menanda pula. Dah banyak dah saya ajar tadi. Kamu lah yang menanda. Lengkung Perancis dengan ellipse template.
Markah betul ke salah? Okey, kalau betul jawab naikkan ibu jari kamu. Kalau salah ke bawah Okey. Semua jawab betul ke Afiq? Betul. Semua jawab betul. Okey. Betul. Tapi saya boleh bagi betul dengan satu markah sahaja. Oh, okey. Betul tak dua-dua ni Afiq? Dua-dua ni betul tak? Dua-dua betul kan? Tapi saya boleh bagi satu markah aja. Kenapa? Maksudnya salah satu sahajalah yang diterima. So, satu ruang untuk satu markah. Satu jawapan. Ingat, satu ruang untuk satu markah. Jadi, walaupun dia betul kedua-duanya, tapi dapat satu markah sahaja. Okey. Okey, macam mana dengan pensel dengan pembaris? Okey, betul atau salah? Anak-anak, cepat. Okey, ada yang jawab betul, ada yang jawab salah. Maria betul, Nani betul, Putri betul, yang lain semua cakap salah. Okey, rasa-rasa jawapan saya tak bagi markah ya, Maria dengan Putri tak bagi markah. Kenapa Kerana walaupun satu betul satu salah, maka dianggap salah. Kenapa tak dapat markah? Okey, pensel ni alatan ke bahan? Bahan. Yang kat rumah tolong jawab juga. Yang pembaris ni alatan ke bahan? Alatan. Satu alatan, satu bahan. Soalan minta alatan. Jadi satu betul, satu salah. Jadi umpamanya macam apa tahu? Awak jawab tu tak pasti, awak main buat je. Maksud pelajar tu memang tak tahu. Jadi kalau contohlah cikgu, pembaris betul, pensel salah. Tapi kalau dia letak pembaris lah yang dekat depan, pensel kat belakang. Tak boleh juga. Pun tak boleh. Maksudnya juga, umpama dia main cuba-cuba lah. Tahu jawapan ni betul, tak boleh Okay. Sebab mesti jawapan tu kena fix satu sahaja. Kecuali kalau nak dapat betul satu markah tu, dua-dua, tiga-tiga, /4 ke? Empat tu kena betul. Jadi pelajar kena menjawab dengan cara untuk meyakinkan pemeriksa. Ya, ni main agak-agak ni. Budak ni memang tak tahu ni. Macam tu kan. Jadi memang tak boleh bagi markah Okey, kalau pemadam. Pemadam betul ke salah? Okay, angkat tangan. Cepat, ya ke tidak? Okey, tak. Semua jawab tidak Sebab apa? Pemadam ialah bahan. Soalan minta alatan. Okey, sekarang awak dah faham. So, saya tak dapat markah dekat sini. Anti kata, betul ke salah? Betul. Alatan yang betul. Tetapi, dapat markah tak? Tak dapat markah. Bagus. Awak dah faham sekarang. Betul tapi tak dapat markah. Kerana anti kata adalah alatan. Tetapi dibuat dalam ruang jawapan yang sama. Yang baru. Jawapan yang baru kan? Okey, so tak dapatlah jawapan soal markah untuk soalan ni. Okey, kita tengok contoh dia. Bila keluar soalan alatan, so yang penting pelajar harus tahu bezakan antara alatan dan bahan. Jadi jangan salah masukkan. Lengkung Perancis, pembaris dan anti kata adalah yang betul. Pemadam dan pensel adalah bahan. Baik. Jelas Jelas. Okey, kita tengok tajuk yang terakhir dalam alatan dan bahan. Dalam alatan kemasan. Kemasan lakaran ni iaitu tajuk yang terakhir dalam asas reka bentuk dalam lakaran ialah lukisan perspektif. Okey, untuk lukisan perspektif, pelajar harus tahu 3 jenis lukisan perspektif. Yang pertama, lukisan perspektif satu titik. Lukisan perspektif satu titik ni, dia mengecil ke belakang, menghala satu titik lenyap. Okey, lukisan perspektif 2 titik ni, menghala ke belakang, menghala kecil ke belakang, menghala ke 2 titik lenyap. Dan perspektif 3 titik, kecil, menghala ke 3 sudut titik lenyap yang berbeza. Bila kita tengok macam ni, ni perspektif 3 titik. Itu jawab kena tahu. Baik. Okey. So, contoh soalan. Okey, nyatakan 3 jenis lukisan perspektif berdasarkan lukisan berikut. Perspektif berapa titik ni, Afiq? Pelajar jawab 2 titik. Agak-agak betul tak jawapan pelajar, Afiq? Macam salah, cikgu. Macam 1 titik. Dia mengecil ke arah, ke 2 arah. Nampak? Oh. So, dia perspektif 2 titik. Okay. Jawapan ni betul ke salah? Betul? Betul. Okey. Saya punya sepatutnya betul lah. Sebenarnya saya punya slide ni kat sini nombor 2. Saya nak tulis nombor 2 tapi tak apa, kita maafkan saya lah. Saya nak cakap pelajar tu tulis sepatutnya 2. Bila dia tulis 2, saya tak bagi markah kerana nombor tu mesti dalam perkataan. Jadi jangan tulis nombor. Okey. Tapi kalau dia dah tulis ejaan tadi sepatutnya betul. Okey, yang seterusnya, yang ni dia tulis 3 titik. Dapat markah tak ni? Okey, Akira, saya nak tanya kamu, Akira. Kamu rasa saya yang 3 titik ni boleh dapat markah tak, Akira?
Tak boleh. Tak boleh. Kenapa tak dapat markah Akira? Sebab dia tak tulis perspektif. Awak nampak kan sekarang bila kita beritahu tadi perspektif 2 titik, itu istilah dia. Jadi jangan tukar-tukar istilah ataupun tertinggal istilah. Tak boleh. So yang ni kosong markah lah sebab tiada perkataan perspektif. Okey, perspektif 1 titik yang last ni dapat markah ke tidak? Dapatlah kan, sebab perspektif ada 1 dalam perkataan, titik dan lengkap. So dia lengkap, dia dapat perspektif 1 titik kerana jawapan dijawab dengan lengkap. Okey. Jadi kalau kita tengok jawapan yang betul, mesti tulis dengan lengkap. Perkataan perspektif, menulis perkataan perspektif pada setiap jawapan. Sebab istilah dia ialah perspektif 1 titik, perspektif 2 titik, perspektif 3 titik. Nampak ya Afiq? Nampak. Okey, jadi mesti tulis dengan istilah yang lengkap. Dan yang ketiga, angka 1, angka 2, angka 3 mesti ditulis dalam perkataan. So jawapan dia perspektif 2 titik, perspektif 3 titik, perspektif 1 titik. Okey. Jelas. Okey, jadi kita cuba tengok contoh soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan ini, pelajar diberikan contoh lukisan perspektif dalam bentuk real. Dunia nyata kita, ini bentuk drawing yang sebenar kan? Okey, macam mana kita nak kenal jawapan tu apa? Okey, jawapan tu, nyatakan jenis lukisan perspektif pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, agak-agaklah lukisan perspektif yang pertama ni. Perspektif 1 titik ke? 2 titik ke? 3 titik ke? Cuba awak buat dalam bentuk jari awak. 1, 2 atau 3? Kita tengok kawan-kawan kita. Okey, itu tandanya perspektif 2 titik kan? Afiq kan? Betul kan? Okey, kawan-kawan kita jawab dengan betul perspektif 2 titik. Okey, ni saya nak tanya Afiq. Perspektif 1 titik, cikgu. Okey, perspektif 1 titik kan dia menghala ke belakang direct sahaja. Ya, betul. Okey. Dan yang ketiga ni dah tentulah perspektif 3 titik. 3 titik. Yeah. So anak-anak semua jelas Untuk tajuk ni, itu je perkara yang awak perlu ingat. Untuk tajuk lukisan perspektif, itu saja perkara yang awak perlu ingat. Perspektif 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Awak kena tahu membezakan. Untuk makluman Afiq, perspektif 1 titik, 2 titik dan 3 titik ni, mereka melukis lukisan perspektif dalam kerja khusus. Dalam kerja khusus mereka, itu aplikasi dia. Secara teorinya inilah. Aplikasinya mereka kena lukis dalam kerja khusus mereka untuk untuk mencipta reka bentuk produk yang saya ceritakan, yang sepatutnya mereka siapkanlah dalam kerja khusus mereka. Okey. Jadi boleh saya tambung dengan rumusan terus, Afiq? Mungkin ada pelajar yang nak bertanya soalan kepada cikgu. Silakan. Ada siapa nak tanyakan soalan daripada saya? Ada Yuka ke, Akira, Putri, Maria, Syakirin. Okey, kalau macam tu saya tanya kamu. Saya akan kamu siapa yang ingat 7 elemen reka bentuk yang berani nak recall dengan saya 7 elemen reka bentuk yang kita belajar tadi, sila angkat tangan dan bagi jawapan kamu. Okey, sila. Okey, cepat. Okey, Syakirin. Syakirin dulu ke Maria dulu? Okey, tak apa. Syakirin bagi 3, Maria bagi 4. Okey, Syakirin. Garisan. Rupa. Garisan, rupa dengan? Nilai. Okey. Garisan, rupa dengan nilai. Maria kena jawab selain daripada 3 tu, Maria. Ruang. Bentuk. Jalinan dan warna. Bagus. Yang lain pun kena tolong ingat. Macam mana nak ingat? Macam drawing yang saya buat tadi kan? Boleh ingat 7 tu, insya-Allah awak boleh jawab dengan baik. Okey. Soalan seterusnya. Saya nak uji tentang prinsip reka bentuk. Okey. Awak bayangkan menara KLCC. Nak keluarkan 3 prinsip reka bentuk yang awak boleh keluarkan pada reka bentuk KLCC.
Afiq nak jawab dulu ke nak bagi kawan-kawan jawab, Afiq? Saya boleh jawab, tapi kita bagi kawan-kawan lah. Bagi kawan-kawan lah. Okey, 3 prinsip reka bentuk yang diimplementkan pada reka bentuk KLCC. Prinsip reka bentuk. Okey, siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey, Akira. Okey. Akira jawab 3. Imbangan. Kesatuan, yes. Dan corak. Okey, dia susun. Kalau kita lukis dalam bentuk gambar kan, kita lukis kan, dia adalah corak-corak yang tersusun kan. Ya, betul. So, bolehlah kita bagi corak dekat situ. Kita susun kan, corak teratur. Okey. So, saya nak tanya tentang elemen nilai. Elemen nilai Okey, saya nak uji kamu tentang elemen nilai. Apa yang kamu tahu tentang elemen nilai? Okey. Siapa nak jawab? Puteri, boleh jawab Puteri, elemen nilai? Boleh. Darjah kecerahan warna dari terang ke gelap. Okey. Dalam kerja khusus kamu, di bahagian manakah kamu applykan elemen nilai ini? Kamu belajar dalam elemen nilai ini? Dalam kerja khusus. Dalam kerja khusus. Dia ada kerja khusus. Kerja khusus dia kena hasilkan sebuah folio. Elemen nilai ni dekat mana kamu boleh jawab? Siapa boleh jawab? Mana? Dekat bahagian mana kamu applykan elemen nilai? Okey. Okey, Syakirin. Sila. Bab 4 tu. Bab 4. Kamu buat lakaran reka bentuk dalam bab 4. Kamu kena warnakan. Mengikut teknik rendering. Okey, teknik rendering juga merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh pelajar untuk mewarna lakaran reka bentuk menggunakan contoh marker tu lah yang saya tunjuk tu. Kalau Afiq tengok dekat marker tu, Afiq. Cuba tengok dekat marker tu. Okey, tunjukkan kat kamera marker tu. Yang ni ke yang ni? Marker yang banyak tu. Banyak ni Okey. Okey, dekat marker tu kalau Afiq perasan ada susunan warna yang daripada kecerahannya paling cerah kepada kecerahan yang paling gelap. Ya, betul. Nampak tak, Afiq? Paling cerah sehinggalah yang bahagian paling gelap. Okey, contoh warna pink tu saya ambil. Pink yang paling cerah, bawa ke pekat sikit, sehinggalah menjadi warna merah tua. Jadi itulah darjah kecerahan. Bila kita nak melukis applykan pada pensel, pada lukisan kita, kita warnakan kalau kena pada cahaya, paling dekat dengan cahaya, dia akan cerah warna light dia. Dia akan jadi warna light. Dan cerahlah, dan bila dia semakin jauh cahaya ataupun dilindungi oleh cahaya, warna merah dia tetap merah juga, tapi gelap tapi warna dia menjadi gelap. Itu yang darjah kecerahan nilai tu. Okey, faham cikgu. Baiklah. Jadi cikgu, untuk rumusan bagi sesi ulang kaji dan pembelajaran kita pada hari ini, silakan cikgu. Okey, jadi kita dah sampai ke penghujung lah. Awak dah hafal apa elemen, awak dah hafal apa prinsip, dan kita dah tahu alatan dan bahan, dan awak dah tahu lukisan perspektif. Itulah konten ataupun kandungan yang ada dalam bab 2, asas reka bentuk dalam reka cipta. Okey, jadi apa conclusionnya ataupun apa rumusannya yang boleh saya cakap? Tips yang awak perlu ingat dalam jawab soalan bahagian A, bukan sahaja untuk bab 2 tapi untuk lain-lain bab, iaitu yang pertama, ejaan istilah mestilah betul. Ejaan istilah mestilah betul seperti mengikut ejaan di dalam buku teks. Macam tadi, imbangan, jangan buat seimbang ataupun keseimbangan, jangan. Mesti dia buat istilah dia mesti sama dalam buku teks. Yang kedua, tidak menambah jawapan dengan membuat garisan jawapan sendiri. Ingat tu, satu ruang, satu markah, satu jawapan. Kadang rugi yang first tu awak buat 3/33 betul. Yang bawah pula 2 salah. Tak rugi kan? Jadi jangan buat jawapan ataupun jangan menambah jawapan pada ruang yang terakhir tu. Tak cukup, tak pasti lagi ni. Tambah lagi yang baru, salah. Kalau salah, jawapan tu memang tak dapat walaupun betul. Markah tak akan dapat walaupun jawapannya betul. Dan yang ketiga, tidak memberi 2 jawapan dalam satu barisan. Kalau 2 jawapan ni, 2 betul, 1 markah je dapat. Kalau salah satu salah, terus tak dapat markah. Dan kalau yang salah memang tak dapat markah teruslah. Jadi itu sajalah tips saya daripada saya untuk awak jawab soalan bahagian
A dalam subjek reka cipta ini. Baiklah, terima kasih Cikgu Aisyah dan berakhirlah kita sesi pembelajaran pada hari ini bagi subjek reka cipta. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Aisyah dan juga pelajar dari SMK Cyberjaya. Okey, good luck for your SPM dan semoga apa saja ilmu yang disampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua pelajar yang menonton kita pada hari ini supaya anda dapat skor pada SPM nanti. Okey, saya Hafiz Syazwan. Itu saja pada hari ini. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Semuanya dalam Sukses SPM 2021. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Azliza Musa, ibu kepada Muhammad Syakirin yang bersekolah di SMK Cyberjaya. Kami berharap dan berdoa semoga Syakirin dan semua calon SPM 2021 terus bersemangat untuk mempersiapkan diri di sebalik pelbagai kekangan kerana penutupan sekolah sepanjang pandemik COVID-19. Terima kasih kepada guru-guru yang terus cekal dan tabah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai pendidik secara bersemuka atau secara dalam talian. Teruskan perjuangan demi kejayaan cemerlang dalam SPM 2021. Assalamualaikum, nama saya Siti Azizah binti Adam, ibu kepada Nur Akilah Hamizah binti Mukhtar, calon SPM 2021, Sekolah Menengah Kebangsaan Cyberjaya. Doa ibu semoga Allah permudahkan Akilah menghadapi peperiksaan SPM dan memperoleh keputusan yang cemerlang. Usahalah sehabis daya, doalah sehabis jiwa dan selebihnya bertawakal kepada Allah. InsyaAllah.